Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ni kita ada sikit tajuk lah yang kita nak membentangkan tentang Adar Yuzal, yang bertentangkan implementasi kaedah fiqh berelemenkan darurat dalam perubatan daripada analisis fatwa terpilih Jabatan Mufti Negeri Selangor. Okey, isu pertama ni kita nak tanya sikit lah dekat Adham pasal isu pasal isu. Isu yang berkaitan dalam artikel ni berkenaan dengan darurat adalah keterdesakan akibat sesuatu perkara yang tidak diingini. Dalam aspek fiqh, risiko, jangkaan, kemungkinan dan implikasi telah menyebabkan tindakan yang asalnya haram dan kelonggaran tertentu. Okay, seterusnya kat Alip, kita nak tanya pasal objektif tentang dalam darurat ni lah, dekat dalam darurat negeri Selangor ni lah, dalam artikel ni. Okay Alif, boleh Okey, untuk objektif dalam artikel ni dia adalah untuk menganalisis kaedah fiqh yang berelemenkan darurat dalam isu-isu perubatan melalui perwartaan fatwa. Kalau kita lihat dalam artikel ni, metod kualitatif ni, penulisan ini dia pakai kajian kualitatif dengan merujuk kitab-kitab yang agak relevan pada masa kini, dengan melakukan perbincangan dan juga menggunakan kaedah analisis dokumen menerusi analisis kandungan sebagai kaedah untuk mengumpulkan data, dan juga kaedah deskriptif sebagai metod dan juga menganalisis data dengan mengakses direktori fatwa Jabatan Mufti Negeri Selangor. Okey, kita bercakap tentang kepentingan artikel ni dapat menunjukkan bahawa penerapan kaedah fiqh dalam isu-isu perubatan yang difatwakan adalah wujud, tetapi tidak dijelaskan secara zahir disebabkan oleh persoalan yang diterima. Secara dasarnya bersifat umum dan telah pun dibincangkan oleh ilmuwan fiqh. Walaupun tidak disebutkan secara jelas, tetapi hakikatnya selari dengan kaedah fiqh yang dibahaskan. Justru ulama fiqh menyusunnya mengambil kira elemen darurat daripada Al-Quran dan hadis. Menjadi tanggungjawab umat Islam agar melakukan tindakan yang membawa kebaikan dan mengelakkan kemudaratan. apa yang dia faham tentang artikel ni yang kita dah borak-borak lama tadi kan. Saya nak tanya dia apa yang dia faham Okey. Bismillah. Apa yang saya faham dalam artikel ini, ia berkaitan dengan institusi fatwa, antara institusi yang mempunyai elemen terpenting di Malaysia yang sering menjadi nukleus rujukan akan segala hukum syarak. Daripada segi muamalat, ibadah dan kewangan serta ekonomi menjadi perhatian untuk dibahaskan serta rujukan. Segala isu ataupun konflik dalam hukum hakam menjadikan masyarakat terkedepan, dan itu akan menyebabkan masyarakat bertambah maju. Maka keupayaan institusi fatwa menjadi semakin proaktif. Tanggungjawab fatwa ini begitu berhubung kait dengan fungsi ijtihad oleh para mujtahid. Sebagaimana berjalannya proses kajian, analisis dan penelitian yang dilaksanakan, maka barulah terbitnya sesebuah fatwa seperti mana yang dikehendaki. Nak tanya pasal apa kelebihan kat dalam artikel ni yang kita tengah borak-borak ni. Okay, Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kelebihan dalam artikel yang kita baca ni adalah ia memainkan peranan, dia menunjukkan peranan Mufti Negeri Selangor. Dia orang menunjukkan ketetapan fatwa dalam isu-isu perubatan yang terpilih menjadi kemusykilan awam dan memerlukan pencerahan segera. Di antara isu yang telah fatwa Selangor mengeluarkan adalah berkaitan dengan menggunakan DNA untuk menentukan status nasab anak. Yang kedua pula adalah menggunakan rawatan terapi larva bagi pesakit luka kronik. Dan yang ketiga pula adalah bagi menubuhkan bank susu ibu di Malaysia. Apa kekurangan yang kita boleh dapat kat dalam isu semasa ni, isu fiqh ni? Bismillahirrahmanirrahim. Kekurangan yang saya jumpa lah dalam artikel ni, saya jumpa 3.
Dia banyak tapi kita cakap 3 je. Okay, yang pertama, memang artikel ni dia berkaitan dengan isu perubatan, tapi mungkin penulis artikel ni dia boleh menyelitkan isu-isu yang lain juga, bukan sahaja isu yang berkaitan dengan perubatan. Itu yang pertama. Yang kedua, penulis artikel ni dia hanya menekankan ke atas negeri Selangor. Okey. Manakala pada pendapat saya lah, dia boleh masukkan lah sedikit-sedikit fatwa-fatwa yang ada di negeri-negeri lain, seperti contohnya di Perlis ke, Melaka, KL ke. Pahang pun boleh, sebab kita duduk kat Pahang sekarang. Itu kekurangan dia yang kedua. Itu kekurangan kedua. Rujukan tambahan tentang isu yang kita boleh dapat pada hari ni. Okey, Abu Okey, Abu. Okey, boleh Abu. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Untuk sesi kali ni saya nak bentangkan tentang maksud darurat dan kesan pengisytiharaan darurat. Darurat maksudnya sesuatu keadaan berkaitan dengan keselamatan negara, ekonomi dan keteraman awam yang tidak dapat dikawal oleh sistem pentadbiran biasa. Pengisytiharaan darurat adalah suatu pemasyhuran yang dibuat oleh Yang di-Pertuan Agong sendiri, iaitu YDP. Itu kesimpulan pada hari ni Kesimpulan dia. Kesimpulan tentang tajuk dia, kaedah fiqh ni menjadi instrumen yang penting dalam menganalisis dan mengistinbat hukum-hukum dalam pelbagai isu semasa bagi kita dunia dan dunia perubatan, yang menjadi panduan penting pada pengamal perubatan dan pesakit. Dalam beberapa situasi ni kita dapat melihat peranan Jabatan Mufti Selangor ni Peranan dia banyaklah, peranan penting dia. Dia memberi nasihat kepada masyarakat yang mana kita tak tahu lagi masa tu COVID-19 kan. COVID-19 Ketika COVID-19 melanda Malaysia ni. Masa COVID-19 melanda Malaysia tu kita tak tahu nak kena buat apa kan. Macam contoh Makam dia kita kurang arif. Kita tak tahu sangat lah tentang kuakam ni. Macam kita solat berjemaah, solat Jumaat kita kena jarakkan sebab nak mengelakkan pada penyakit ni berjangkit. Sebab COVID-19 ni membawa maut senang cerita. COVID dia tak nampak. Benda tu tak nampak, tahu-tahu kena. Lepas tu kita tentang isu nak ambil vaksin vaksin katanya kita tak tahu hukum apa yang negara luar yang menghasilkan vaksin tu letak dalam ubat tu. Jadi kita kena rujuk pada mufti mufti-mufti kita Contohnya Mufti Selangor, Dr. Zulkifli ni. Dia banyak memberikan pendapat, dia buat research pasal vaksin tu, benda tu boleh ke tak umat Islam ni ambil. Jadi setelah semua tu kita boleh ambil Mufti sarankan kita mengambil vaksin ni supaya mengelakkan daripada kemudaratan. Jadi kita nak teruskan dalam soal ini. Elemen darurat dalam isu-isu perubatan dapat dilihat sebagai bukti kepada implementasi kepada kaedah fiqh yang berkaitan secara langsung dalam konteks tersebut, baik dari segi rawatan, perawatan dan faktor dan situasi tertentu melibatkan pengamban dari pesakit itu. Oleh itu, kita sewajarnya sebagai umat Islam perlu mengambil peranan penting dalam menjadikan sebagai fatwa ni sebagai panduan dekat dalam kehidupan kita, supaya dapat menjadi rujukan utama yang mana orang-orang yang tak tahu pada pasal hukum akam ni kan, kita dapat beritahu diorang kepada mereka. Boleh rujuk pada orang-orang yang lagi arif lagi berilmu. Macam kita punya mufti mufti negeri Selangor, Pahang, Melaka semua boleh rujuk Jadi dengan menjadikan institusi fatwa dengan di negeri kita ni, kita dapat menjadikan sebagai rujukan yang penting supaya masyarakat kita dapat mengetahui lagi apa yang kita kena faham benda yang boleh, apa yang tak boleh. Jadi sebagai rujukan utama yang diyakini dan dipercayai agar pengamalan hidup Islam dapat diaplikasikan dengan sepenuhnya dan sebaiknya.
Jadi itu saja daripada kami. Minta maaf jika ada salah silap yang tak betul lah dalam kumpulan kami, yang tak betul cakap ke apa. Jadi saya menutupkan kita punya ulasan kita pada hari ini dengan kalimah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay.